Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pada siri yang ke-28. Dan kita masih lagi berada pada riwayat yang ke-242 berkenaan tentang tajuk yang dibawakan oleh Imam Muslim, yang tajuk dibawakan oleh Imam Nawawi, sebab Imam Muslim tidak menyebut sebarang tajuk namun mengikut susunan hadis, maka tajuknya yang telah diberikan adalah Babu Bayani Nuqsanil Iman, bab pada menjelaskan berkurangnya iman binaqsit ta'at, apabila berkurangnya ketaatan. Apabila manusia itu dia mengurangkan ketaatan, maka akan berkuranglah iman dia. Yang kedua, wa bayani itlaqi lafzil kufri, penjelasan bahawa penggunaan lafaz kufur dalam hadis Nabi SAW digunakan juga ala ghairil kufri, bukan untuk maksud kafir ataupun kufur. Maka bila disebutkan dalam hadis kafir, kufrun dan sebagainya, maka bukan bermaksud kufur, kafir, keluar daripada agama, seperti mana yang kita dah jelaskan beberapa kali malam tadi. Dan yang ketiga, apakah maksudnya? Ka kufrin ni'mah, boleh jadi maksud kufur dalam hadis adalah tidak menghargai nikmat. Wal huquq, tidak menunaikan tanggungjawab dan seumpamanya. Maka ada 3 perkara yang kita bakal belajar dalam bab ini. Yang pertama, berkurangnya ketaatan menjadi penyebab berkurangnya berkurangnya iman. Yang kedua, penggunaan lafaz kufur bukan untuk kufur adalah perkara yang biasa yang kita nampak dalam hadis. Dan seperti kufur dengan maksud tidak menghargai nikmat, kufur dengan maksud tidak menunaikan tanggungjawab. Jom riwayat yang ke-242, baca sanadnya dulu. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kamu, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyakkanlah memohon keampunan Allah. Maka 2 benda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan dengan para sahabiah, para sahabat perempuan, Nabi meminta mereka untuk bersedekah, dan yang kedua, memperbanyakkan memohon istighfar pengampunan. Kenapa? Maka sabda Nabi, fa inni ra'aitukunna, maka sesungguhnya aku melihat kamu, akthar, lebih banyak, ahli nar, menjadi penghuni neraka, dalam kurungan, berbanding daripada lelaki. Wanita lebih banyak. Dan kenapa wanita lebih banyak? Ada banyak sebab. Antaranya kerana jumlah para wanita lebih ramai daripada jumlah para lelaki, terutamanya ketika mana akhir zaman dan ketika mana dekatnya dengan waktu kiamat dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat kebanyakan daripada kamu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka kebanyakannya adalah wanita. Maka Nabi suruh mereka bersedekah dan memperbanyakkan istighfar. Faqalat imra'ah minhun, maka telah berkata seorang wanita daripada kalangan mereka, jazlatun
yang mempunyai kebijaksanaan. Maka dia pun tanya, apa sebab wanita banyak masuk ke neraka? Apa sebab dia? Kalaulah kami boleh tahu sebabnya, wahai Rasulullah. Maka wanita ini berkata, wa ma lana ya Rasulullah, dan mengapa kami wahai utusan Allah, aktsara ahlin nar, menjadi penghuni yang paling ramai daripada penghuni neraka. Maka Nabi SAW menyebut pada waktu itu dua sifat. Yang pertama sabda Nabi, tuksirnal la'an. Kamu para wanita terlalu banyak pada waktu itu melaknat. Terlalu banyak melaknat, mengeluarkan perkataan laknat. Mendoakan seseorang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa takfurnal ashir, dan yang kedua, kamu adalah golongan, bukan semua, kebanyakan kamu adalah golongan yang tidak menghargai para suami. Maka sabda Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin, tidak pernah aku lihat daripada mereka yang kurang akal nanti maksudnya kurang pengetahuan, wa dinin, dan kurang agama, aghlab, yang lebih menguasai, lizi lubin, para suami yang pada waktu itu berakal, min kunna, daripada kamu. Maka ramai wanita yang menguasai suami, ramai wanita yang mudah pada waktu itu influence ataupun pada waktu itu menjadikan suami mengikuti kehendak dan kemahuan mereka. Nanti kita akan baca apakah maksud naqisat akal dan din. Cumanya ada dua sifat tadi yang Nabi highlightkan. Bukanlah sekadar untuk wanita, begitu juga untuk lelaki. Tapi Nabi SAW highlightkan ini untuk wanita, iaitu yang pertama, mereka terlalu banyak mendoakan laknat. Dan yang kedua, terlalu banyak tidak menghargai para suami. Maka telah bertanya, qalat ya Rasulullah, telah bertanya salah seorang daripada wanita, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan kekurangan pada pemahaman, waddin, dan kekurangan pada amalan agama? Maka Nabi SAW bersabda, amma nuqsanul akal, adapun kekurangan kefahaman, fasyahadatu mra'atain, maka Allah telah jadikan saksi dua wanita, ta'dilu, menyamai, syahadat rajul, penyaksian seorang lelaki. Ada sebahagian kes yang mana dua orang wanita boleh menjadi saksi dan dua orang wanita itu menyamai seorang lelaki. Dan kita boleh lihat pada baris yang ketiga daripada bawah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, firman Allah, an tadilla ihdahuma fatuzakkir ihdahuma al-ukhra. Kenapakah dua orang wanita menyamai satu lelaki? Maka jika ada di antara mereka lupa, maka yang lain pada waktu itu boleh mengingatkannya. Maka ini adalah nuqsanul akal, kekurangan pada pemahaman. Dan yang kedua adalah kekurangan pada agama. Maka sabda Nabi SAW, wa tamkusul layali ma tusalli, dan berlalu beberapa malam dan siang yang mana wanita tidak boleh menunaikan solat kerana uzur dan sebagainya. Wa tuftiru fi Ramadan, dan kerana uzur mereka tak boleh berpuasa pada bulan Ramadan. Fahadha, maka ini contoh untuk nuqsanuddin, kekurangan pada perbuatan agama. Ada beberapa perkara yang kita nak baca di sini daripada muka surat 2, 4, 6, 8, 10, 13 daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi, wa amma ahkamul hadis, maka ada beberapa hukum ahkam yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala sadaqah wa af'alil bir. Kita digalakkan untuk menggalakkan orang lain agar bersedekah dan juga melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Dan kita pun buat juga, tapi digalakkan untuk saling ingat memperingati. Wal iktsari minal istighfar, memberi galakan untuk memperbanyakkan istighfar. Wa fihi annal hasanat yudhibna sayyi'at. Daripada sini juga kita belajar bahawa berterusan melakukan amalan-amalan yang baik boleh menjadi pengampunan, penyebab pengampunan untuk dosa-dosa yang lain. Kemudian daripada sini juga kita belajar anna kufran al-ashir, tidak menghargai para suami dan kebaikan yang dilakukan oleh para suami,
Maka kata Imam Nawawi, minal kabair, daripada dosa besar. Kenapa? Fa inna tawa'uda bin nar, apabila diberi amaran tentang neraka, maka itu menandakan perbuatan itu min alamati kaunil maksiyah kabirah, menandakan perbuatan itu termasuk daripada dosa besar. Seperti mana yang kami bakal terangkan, kata Imam Nawawi. Wa fihi anna al-la'na aidan min al-ma'asi syadidah, melaknat seseorang maka itu pun termasuk daripada dosa-dosa yang dilarang. Cuma pada waktu itu melaknat tidaklah termasuk daripada dosa besar, kata Imam Nawawi. Fa innahu qala, kerana Nabi SAW bersabda, tukthirnal la'an, kamu memperbanyakkan laknat. Dan sesuatu dosa besar apabila diperbanyakkan, sarat kabirah, barulah menjadi dosa besar. Dosa kecil apabila diperbanyakkan, barulah dikira sebagai dosa besar. Kemudian baris bawah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana lagi? Okey. Baris bawah dia, wa ammal la'nu bil wasaf, adapun melaknat sifat-sifat yang tertentu secara khusus. Kita melaknat orang yang minum arak, bukan nama dia tapi sikap dan perbuatan dia, minum arak. Orang yang pada waktu itu melakukan perbuatan itu dan ini. Maka kata Imam Nawawi, wa ammal al-la'nu bil wasaf, adapun melaknat sifat-sifat yang tertentu secara khusus, falaysa biharam, maka itu tidak ada masalah, bahkan haram pun tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca riwayat 243, teruskan. Terus riwayat lebih kurang sama. Riwayat selepas ni pun sama. Terus 244. Terus Nabi SAW. Kat sini kita nak baca sedikit penerangan Imam Nawawi pada baris yang kedua. Maka kata Imam Nawawi, fa inna ad-din wal iman wal islam, sesungguhnya agama dan juga iman serta Islam, mushtarikatun, ketiga-tiga perkataan ini bersama, fi makna wahid, dalam satu makna. Maka kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada penghujung baris yang sama, wa idza sabata hadza, apabila telah sabit perkara ini, alimna, maka kami tahu, anna man kasurat ibadatuh, seseorang yang banyak ibadahnya, zada imanuh, maka akan bertambah keimanan dan juga agama dia. Sebab dia ada kaitan tiga benda ini. Apa? Ibadah yang digambarkan dengan Islam, din iaitu pegangan agama, dan iman. Di mereka ini mushtarikatun fi makna, pada waktu itu bersekutu bersama dalam satu makna. Kalaulah satu bertambah, yang lain akan bertambah. Maka bila seseorang itu bertambah ibadah dia, amalan dia, maka akan bertambahlah iman dia. Wa man naqasat ibadatuh, dan yang barang siapa yang kurang ibadahnya, naqasa dinuh, maka kuranglah agamanya. Kuranglah agama dia. Sebab itu Nabi SAW menyebut berkenaan tentang wanita, bila para wanita pada waktu itu tidak beramal sewaktu uzur, sama ada solat ataupun puasa, maka berkuranglah agamanya, dipanggil naqisatuddin, kerana nak menunjukkan ada kaitan di antara amalan dan juga pada waktu itu ad-din, iaitu pegangan agama. Jelas ke jelas? Terus bab yang ke-35, bab bayani itlaqi ismil kufri, bab pada penerangan penggunaan kata nama kufur ala man tarakas solah, ke atas orang yang meninggalkan solat. Tapi kita dah belajar bahawa kata nama kufur boleh digunakan untuk makna selain daripada orang yang keluar daripada agama. Terus panggil Kak Safi ya. Terus
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam", apabila anak Adam membaca As-Sajdah, surah As-Sajdah ataupun As-Sajdah bermaksud ayat sejadah, ayat-ayat Quran yang pada waktu itu menggalakkan kita untuk sujud. Fasajadah, lalu bila dia baca ayat tersebut dia pun sujud. I'tazala syaitanu yabki, maka syaitan akan menjauh dan menyendiri. Yabki dalam keadaan menangis syaitan. Yaqul, dan pada waktu itu syaitan akan berkata, ya wailah, alangkah celakanya. Wa fi riwayah Abi Quraib, ya waili, alangkah celakanya aku. Umira banu Adam, manusia telah diperintahkan untuk bersujud apabila membaca ayat-ayat ini contohnya. Fasajadah, lalu manusia telah sujud. Falahul jannah, maka untuknya syurga. Wa umirtu bis sujud, namun aku diperintahkan untuk bersujud. Fa'abaitu, namun aku telah enggan, maka aku tergolong daripada kalangan penghuni neraka. Faliyan nar. Maka kat sini ada beberapa poin yang menarik. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua. Maka kata Imam Nawawi, maksud Muslim, Imam Muslim bermaksud dengan dua hadis yang beliau nak kongsikan ini. Anna minal af'al. Anna minal af'al. Bahawa termasuk daripada perbuatan-perbuatan ma tarakahu yujibul kufur. Yang mana kalaulah dia ditinggalkan pada waktu itu boleh membawa kepada kekufuran. Tapi apakah maksud kufur di sini? Imma hakikah wa imma tasmiyah. Adakah maksud kufur itu secara real keluar daripada Islam, ataupun kufur sekadar pada panggilan nama, pada sebutan, tetapi maksudnya bukanlah begitu. Okey. Maka kita lihat iblis contohnya. Maka fa'amma kufur iblis, maka iblis telah kufur kerana pada waktu itu dia tidak mahu bersujud. Maka Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan adalah iblis tergolong di kalangan orang-orang yang kufur. Dia tak nak sujud, maka dia menjadi kufur. Dan kufur di situ bermaksud pada maksud asalnya, iaitu terkeluar daripada agama, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kita nak lihat pada baris yang keempat, hukmu tarikis solah. Maka bagaimana pula orang yang tak nak solat, enggan solat? Adakah maksud kufur yang bakal kita baca nanti maksudnya keluar daripada agama, ataupun pada waktu itu ianya memberi maksud akan sebagai amaran dan juga sebagai at-taghlis. Maka untuk orang yang meninggalkan solat, wa amma tarikus salah fa in kana munkira, kalaulah dia benar-benar menolak, mengingkari kewajipan solat, maka itu menjadikan dia kafir. Kafir pada maksud real, dia keluar daripada Islam. Namun kecuali kalaulah dia mengingkari kewajipan solat kerana yang pertama, illa an yakuna qarib ahadin bil Islam, dia baru masuk Islam. Yang kedua, lam yukhalitil muslimina muddah yablughu fiha wujubus solah, dia mungkin lama masuk Islam tetapi dia tak pernah tahu pada waktu itu kewajipan solat kerana tak pernah bergaul dengan orang dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia tidaklah menjadi kafir. Namun kata Imam Nawawi, wa in kana tarkah, dan kalaulah dia meninggalkan solat bukan kerana dia mengingkari takasula, tapi kerana dia malas nak solat, al-a'yadzubillah, maka pada waktu itu tidaklah menjadikan dia kafir, tidak menjadikan dia kafir. Terus baca riwayat berikut 246 terus. Maka syaitan berkata, manusia sujud dapat syurga, sementara syaitan berkata, aku diperintahkan untuk sujud. Fa'asaitu, lalu aku menderhaka. Faliyan nar, maka untukku adalah neraka. Riwayat 247, terus ini berkenaan tentang solat. Terus
Maka Jabir radhiyallahu taala berkata, sami'tu Nabi, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajul wa bainas syirki, sesungguh yang memisahkan di antara seseorang dan juga syirik, wal kufur, dan kekufuran, tarkas solat, adalah meninggalkan solat. Maka ada dua maksud. Kalaulah dia meninggalkan solat, dia enggan kerana dia tolak kewajipan, maka itu bermaksud menjadi kafir seperti yang kita baca. Kalaulah tidak, maka tidaklah menjadikan seseorang itu kafir. 248, teruskan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajul, di antara seseorang, wa bainas syirki wal kufur, dan di antara syirik dan kufur, tarkus solah, adalah meninggalkan solat. Moga Allah pelihara dan jauhkan kita. Bab yang ke-36 berkenaan tentang penerangan kaunil imani billah, beriman kepada Allah, afdalul a'mal, adalah perbuatan dan amalan yang paling afdal. Terus beriman kepada Allah. 249. Terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, su'ila Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi bersabda, imanun billah, amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, thumma madza, apakah amalan yang berikutnya? Maka sabda Nabi, al jihadu fi sabilillah, berjihad dan berjuang pada jalan Allah. Kila, ditanya lagi, summa madza, amalan apa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hajjum mabrur, haji yang mabrur. Wa fi riwayat Muhammad bin Ja'far, imanun billahi wa rasulih, ada penambahan perkataan wa rasulih. Kat sini kita nak melihat pada beberapa perkara. Yang pertama, apakah maksud al-mabrur yang ada dalam penerangan haji? Baris yang kedua, muka surat sebelah. Maka yang pertama, pandangan Qadhi Iyad, maka maksud daripada mabrur adalah allazi la yukhalituhu syai'un minal ma'tham, amalan haji yang tidak bercampur dengannya sebarang maksiat dan dosa, maka itu adalah haji yang mabrur. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, al-mabrur al-mutaqabbal, ada berkata maksud daripada mabrur adalah haji yang diterima. Pandangan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mabrur bermaksud adalah idza raja'a ma'jura, apabila dia diberikan pahala, itu bermaksud mabrur. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang keempat, dalam hadis Nabi bersabda, birrul haji, haji akan menjadi mabrur dengan it'amut ta'am, memberi makan, wa tibul kalam, dan bercakap perkataan yang baik. Maka ini juga ada pandangan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka ini adalah beberapa pandangan tentang apakah maksud haji yang mabrur. Kemudian kita nak lihat riwayat 250. Baca. Terus 251, teruskan. Radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qultu, aku telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul a'mali afdal. Maka dalam riwayat ini dijelaskan Abu Dzar yang bertanya. Sebenarnya bukan sekadar Abu Dzar, ada banyak lagi sahabat lain yang tanya yang kita bakal baca. Maka Abu Dzar bertanya, apakah amalan yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi dalam hadis ini pun sama, permulaannya dengan hadis sebelum ini. Nabi menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah, itu adalah amalan yang paling afdal. Kemudian yang kedua, wal jihadu fi sabili, berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW bila Abu Zar bertanya, ayyur riqabi afdal? Apakah apa hamba manakah yang dimerdekakan pada waktu itu paling afdal? Wahai Rasulullah, kalaulah aku nak memerdekakan hamba, hamba yang macam mana kemerdekaannya kalau aku buat paling afdal? Maka sabda Nabi, anfasuha inda ahliha, yang paling disayangi. Anfas bermaksud pada waktu itu adalah yang paling disayangi. Sebab itu kita lihat malun nafis ay marghubun fih pada baris yang kelima. Maka yang paling disayangi oleh pemiliknya, wa aktsaruha thamana, dan yang paling banyak harga dia. Maka kalaulah merdekakan hamba seperti itu, maka itulah yang paling afdal, perbuatan memerdekakan hamba. Kemudian Abu Dhar bertanya lagi, fa illam af'al, kalaulah aku tak mampu nak memerdekakan hamba, maka Nabi SAW bersabda, tu'inu sani'a, tolonglah seseorang yang sedang melakukan sesuatu pekerjaan, tolong. Pada waktu itu kalaulah ada pekerjaan yang dia tak tahu, maka bantu dan tolong dia. Menolong seseorang yang ada pekerjaan, ini pun adalah amalan yang afdal. Kemudian pada waktu itu, apa sabda Nabi lagi? Au tasna'u li akhra, ataupun kamu menolong mencipta pekerjaan li akhra, untuk orang yang tak ada pekerjaan. Maka menolong orang yang sedang bekerja, itu pun antara amalan yang afdal. Ataupun orang yang tak ada kerja, kita bantu untuk dia mendapatkan pekerjaan, itu pun termasuk amalan yang afdal. Kemudian Abu Dhar bertanya lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, apakah kalau yang patut aku lakukan kalaulah aku tidak mampu melakukan sesuatu amalan? Maka Nabi bersabda, paling kurang takufu, hendaklah menghentikan syarraka, kejahatan kamu, anin nas, daripada manusia. Fa innaha sadaqah, kerana menahan kejahatan daripada orang lain, itu pun mendapat pahala sedekah, ala nafsik, untuk diri kamu, ke atas diri kamu. Jelas ke jelas? Riwayat 252 terus. Masih lagi riwayat yang lebih kurang sama. Abu Zar bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling afdal. Sehinggalah Nabi tiba pada penghujung yang kita baca tadi, antara amalan yang paling afdal adalah fatu'inu, lalu kamu menolong. As-sani, seorang yang sedang bekerja. Mungkin ada yang dia tidak tahu, ada yang dia tidak tahu. Autasna, ataupun kamu mencipta peluang pekerjaan li akhra, bagi orang yang tak ada kerja. Maka ini adalah antara amalan yang paling afdal. Terus 253 terus. Okey, dalam hadis ini pula menunjukkan yang bertanya soalan amalan apakah yang paling afdal adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Cuma dalam hadis ini Nabi terus menyebut solat. Nabi tidak menyebut tentang iman seperti beberapa hadis sebelum ini. Maka Nabi bersabda, as-salatu liwaqtiha, solat pada awal waktu ataupun pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apakah lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, fama taraktu astazidu, maka tidaklah perkara yang menjadikan aku meninggalkan untuk bertanya lebih banyak soalan, illa ira'an alaih, kecuali kerana kesiankan Nabi. Pada waktu tu kesiankan Nabi, banyak orang bertanya kepada Nabi, maka dia nak je bertanya apa lagi amalan lain, apa lagi amalan lain, tapi kerana kesiankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 245 teruskan.
Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku telah berkata, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, ayyul a'mal, amalan apakah aqrabu ilal jannah, yang mendekatkan ke syurga? Maka Nabi bersabda, as-salatu ala mawaqitiha, solat pada waktunya, kata para ulama pada awal waktunya. Terus yang kemudian aku bertanya lagi, wa madza ya Nabi Allah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah amalan yang paling afdal? Maka sabda Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Nabi Allah? Maka Nabi bersabda, al-jihadu fi sabilillah, berjihad dan berjuang pada jalan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ma'anil ahadith wa fiqhiha, baris yang ke-248. Jumpa tak? Okey. Maka kata Imam Nawawi, faqad yustashkal al-jam'u bainaha ma'a ma ja'a fi ma'naha. Sebahagian orang telah mempersoalkan kenapa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza. Maka dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sebut nombor 1 iman, kedua jihad, ketiga haji yang mabrur. Dalam hadis Abu Zar pun sama, iman dan jihad. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sebut salat, kemudian berbakti pada ibu bapa, kemudian jihad. Dan juga ada juga nanti dalam hadis Abdullah bin Amr ibnu Al-As dan seumpamanya. Begitu juga dalam hadis Abu Musa dan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apakah maksud? Kenapa jawapan Nabi berbeza-beza? Maka kata Imam Nawawi, waqtalafal ulama'u fil jam'i bainahuma, fadzakara al-imam al-jalil Abu Abdullah al-Halimi asy-Syafi'i. Abu Abdullah al-Halimi asy-Syafi'i berkata bahawa Nabi SAW berbeza-beza jawapan pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana baris bawah dia, ikhtilafu jawabi jara ala hasbi ikhtilafi ahwali wal ashhas. Berbeza jawapan kerana Nabi memberi jawapan berdasarkan kepada orang yang bertanya. Maka kalaulah ada seseorang yang bertanya itu lemah pada sesuatu amalan, maka amalan itulah yang di-highlightkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi jawapan berdasarkan kepada keadaan dan situasi setiap orang yang berbeza. Jelas ke jelas? Okey, terus baca hadis. Terus maka Abdullah bin Mas'ud telah berkata, sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada utusan Allah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Dalam hadis ini datang dengan perkataan ahab. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dalam hadis sebelum ini datang dengan perkataan afdal. Terus maka Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Maka Nabi menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah berikutnya adalah berbakti kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Maka Nabi bersabda, summal jihadu, berjuang pada jalan Allah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Kata perawi, itulah yang Abdullah bin Mas'ud telah ceritakan kepada kami, kepadaku, dan kalaulah aku bertanya lebih, lazadani, maka pasti aku akan lazadani. Minta maaf, ini bukan kata-kata perawi, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kalaulah aku bertanya lebih, lazadani, nescaya Nabi akan menjawab lebih daripada itu. Terus riwayat 256. Terus sama, perawi menunjukkan kepada rumah Abdullah bin Mas'ud namun tidak menyebut namanya. 257. Terus Terus bermula daripada bab 37, ya tadi kita dah kongsi dah apakah amalan-amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah. Bermula bab 37 dan juga bab 38, Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar kita boleh lihat pada baris yang kedua, pada baris yang pertama daripada bawah, baris yang last. Maka kata Imam Nawawi, anna akbaral ma'asi, dosa yang paling besar,
adalah asyirik, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Al-a'yadzubillah. Dan nombor 2 adalah al-qatal bighairi haqqin, membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan. Maka ini adalah level dosa yang paling besar mengikut turutan. Syirik nombor 1, membunuh orang lain tanpa sebab yang dibenarkan adalah nombor 2. Maka ini sepakat nombor 1, nombor 2. Kemudian yang selepas daripada itu adalah sekadar dosa-dosa besar, tidak lagi ada penyusunan turutan. Maka pada bab 37 menceritakan tentang dosa yang paling besar, syirik. Dan bermula bab yang ke-38, maka dikongsikan beberapa dosa besar untuk kita lihat dan mudah-mudahan kita jauhkan diri daripadanya. Terus bab yang riwayat 37, bayani kauni syirki, penjelasan bahawa syirik adalah akbahaz zunubi, dosa yang paling qabih, yang paling teruk. Wa bayani, dan penjelasan a'zamiha ba'dah, bahawa ianya adalah dosa yang paling besar. Terus iaitu syirik. 258 baca. Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka sabda Nabi SAW, antaj'ala lillahi, kamu menjadikan bagi Allah nidda, adanya sekutu. Wa huwa khalaqak, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Kamu menjadikan bagi Allah adanya sekutu. Maka aku bertanya lagi, inna zalika azim. Maka pada waktu itu aku berkata, sesungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apakah wahai Rasulullah dosa yang paling besar? Maka Nabi bersabda, an taqtula waladaka, kamu membunuh anak kamu. Makhafata, hanya kerana takut, ayat ma'ak, dia akan berkongsi rezeki dengan kamu. Maka kerana takut tak cukup rezeki, maka kamu bunuh anak yang kamu lahirkan. Ini adalah kepercayaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka banyak membunuh anak-anak mereka, terutamanya kanak-kanak perempuan. Terus, maka Allah qal, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apakah lagi wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, antuzania, kamu berzina, suka sama suka. Tuzania bermaksud berzina, suka sama suka. Halilata jarik, dengan isteri jiran kamu. Sepatutnya seseorang itu dia kena menjaga, berbakti kepada jiran dia, bukan pada waktu itu merosakkan hubungan kekeluargaan jiran dia dengan melakukan zina bersama pasangan jiran dia, maka ini tergolong dalam dosa besar. Terus riwayat 259. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyu dzambi akbaru indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi SAW menjawab, antad'u lillah, kamu menyekutukan bagi Allah niddah, dengan sekutu, mensyirikkan Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Maka bertanya lagi, summa ayyun, kemudian dosa apakah yang seterusnya besar? Maka Nabi SAW bersabda, antaqtula waladaka, kamu membunuh anak kamu, makhafata, hanya kerana takut, ayat ma'ak, dia akan berkongsi rezeki dengan kamu, dia akan makan rezeki kamu, maka kamu pergi bunuh dia. Maka Nabi SAW ditanya lagi, summa ayyun, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, antuzania, kamu berzina dengan isteri kepada jiran kamu. Maka ini semua dosa besar. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya untuk membenarkan pada waktu itu perkara tersebut. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama dengan Allah Tuhan yang lain. Maksudnya tidak mensyirikkan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan tidaklah dia mengambil nyawa mana-mana jiwa yang Allah telah haramkan untuk membunuhnya kecuali jika ada sebab yang benar. Seperti murtad, berzina dalam keadaan telah berkahwin,
dan juga pada waktu itu membunuh orang lain. Dan yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Maka firman Allah, wa man yaf'al, barang siapa yang melakukan salah satu daripada tiga amalan ini, yalqa athama, pasti akan beroleh dosa yang besar. Terus riwayat yang seterusnya, babul kabair, berkenaan tentang dosa-dosa besar. Berkenaan tentang dosa-dosa besar. Terus maka dikongsikan di sini ada beberapa dosa besar. Terus maka berapakah jumlah dosa besar? Lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 13 daripada bawah. Maka baris yang ke-12 daripada bawah. Wa qad jaa'a 'an Ibn Abbas. Jumpa tak? Okey. Maka Abdullah bin Abbas telah menukilkan bahawa beliau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Adakah jumlahnya hanya 7? Maka kata Abdullah bin Abbas, dosa-dosa besar keseluruhan dia boleh sampai kepada 70. Bukan 7, tetapi boleh sampai kepada 70. Wa yurwa, dan ada juga diriwayatkan bahawa dosa-dosa besar boleh sampai kepada 700, lebih kurang 700. Maka jumlah dosa besar adalah sangat banyak. Lalu kenapa disebutkan hanya 7 ini? Maka baris bawah dia, wa innama waqa'al iqtisaru ala hadhi sab'a, hanya dinukilkan 7 ini sahaja. Kerana pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana ma'akathrati wuku'iha, kerana 7 ini yang banyak berlaku pada zaman Nabi SAW, la siyama, terutamanya pada waktu itu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Maka sebab itu Nabi highlightkan hanya 7, sebenarnya jumlahnya lebih daripada 7. Bahkan ada yang menukilkan riwayat dosa-dosa besar sampai 700 jumlahnya, seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi tadi. Teruskan riwayat 260. Daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kunna inda Rasulillah, kami sedang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, ala unabbiukum, mahukah aku khabarkan kepada kamu bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar di antara sekalian dosa besar. Maka Nabi ulang 3 kali. Sabda Nabi, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, menderhaka pada ibu bapa. Ini pun dosa besar. Dan yang ketiga, wasyahadatuz zur, memberi penyaksian palsu, au qauluz zur, ataupun Nabi menyebut bercakap bohong, berdusta. Maka ketika mana berkenaan tentang penyaksian bohong dan juga berkenaan tentang bercakap bohong, wa kana Rasulullah, dan adalah Nabi SAW pada waktu itu sedang bersandar, fajalasa, maka Nabi duduk. Maka Nabi SAW terus-menerus mengulang. Nabi bersabda, wasyahadatuz zur, penyaksian palsu, au qauluz zur, ataupun ucapan dusta. Fama zala yukarriruha, maka Nabi SAW berulang-ulang kali meng-highlightkan tentang jangan bercakap bohong kerana itu dosa besar. Hatta kulna, sehingga kami berkata dalam hati, laitahu sakata, alangkah baiknya kalau baginda diam. Dan ini yang menjadi komen pada zaman kita, bercakap bohong. Masing-masing al-a'yadzubillah bercakap bohong. Maka sebenarnya itu termasuk daripada dosa besar. Riwayat 261 terus, lebih kurang sama, baca sampai habis. Sama macam hadis sebelum ni. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Maka Nabi SAW pada waktu itu, kata perawi, sedang menyebut tentang dosa-dosa besar. Au su'il, perawi ragu. Pada waktu itu Nabi sedang bercerita tentang dosa besar, ataupun baginda telah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi menjawab, dosa-dosa besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, dan itulah dosa yang paling besar. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain. Wa uququl walidain, durhaka pada ibu bapa.
Dan kemudian Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum, maukah aku khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar daripada sekalian dosa besar? Nak menerangkan betapa dahsyatnya perbuatan ini, jangan diambil ringan. Maka sabda Nabi, qauluz zur, bercakap bohong, au qala syahadatuz zur, ataupun perawi ragu yang Nabi menyebut penyaksian bohong. Berkata Syu'bah, wa akbaru dhanni, sangkaanku yang lebih kuat bahawa Nabi menyebut syahadatuz zur, menjadi saksi bohong, saksi palsu, maka itu adalah dosa besar. 263 terus. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini menyebut 7. Beberapa hadis yang awal sebut 3 dosa besar. Dalam hadis ini menyebut dosa besar ada 7. Maka apakah 7 dosa besar tersebut? Sabda Nabi, ijtanibu, jauhkanlah diri kamu daripada 7 dosa besar al-mubiqat, yang membinasakan. Maka pada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia? Maka Nabi SAW menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihir, menyihir, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa dan nyawa yang Allah telah haramkan kecuali jika ada sebab yang dibenarkan. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, dosa besar. Wa aklur riba, memakan daripada hasil riba, dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri sewaktu hari peperangan, maka dosa besar. Wa qasfil muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh seorang wanita yang suci, yang lalai, yang tidak pernah melakukan maksiat dan dosa, yang beriman, maka itu pun adalah satu dosa besar. Terus 264, terus sabda Nabi SAW, minal kabair, di antara dosa besar juga. Apakah dia? Syatmur rajuli walidai, seseorang itu dia mencela, mencarut ibu bapanya sendiri. Dia mencela ibu bapanya sendiri. Maka para sahabat hairan, mana ada orang cela ibu bapa dia sendiri kalau normal, kalau biasa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahal yashtim, adakah seseorang itu boleh mencela ibu bapanya? Maka Nabi menjawab, ya, waktu bila? Yasubbu abar rajul, apabila dia mencela ibu bapa orang lain. Fayasubbu abah, maka orang itu balas dengan mencela ibu bapanya. Wa yasubbu ummah, dia mencela ibu bapa orang lain, ibu orang lain, dan orang itu membalas dengan mencelanya. Maka seolah-olah kita mencela ibu bapa kita sendiri apabila kita pergi mencela, memaki, mengutuk ibu bapa orang lain. Dan sebenarnya perbuatan itu adalah dosa besar. Terus 265. Terus bab yang ke-39 berkenaan tentang haramnya untuk sombong. Al-kibr, bongkak. Allah tidak suka kepada mereka yang bongkak. Dan dalam hadis ini juga nanti disebutkan apakah itu definisi bongkak. Terus riwayat 266, terus daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, orang yang pada hatinya terdapat sebesar zarrah. Apakah itu zarrah? Zarrah adalah partikel kecil-kecil yang kita lihat pada matahari. Itu orang Arab panggil zarrah. Walaupun sebesar zarrah daripada sombong. Maka telah bertanya seseorang, wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang yuhibbu, dia suka, pakaiannya adalah cantik, ayyakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah, dan selipernya pada waktu itu elok dan cantik, maka adakah itu sombong? Maka sabda Nabi, sesungguhnya itu bukan sombong. Innallaha jamil, Allah zat yang indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan dan kecantikan. Apakah itu sombong yang sebenar-benarnya? Al-kibru, sabda Nabi, batrul haq,
menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang rendah, menghina manusia. Maka kita nak lihat perkataan ghamtu. Dalam hadis ini, Muslim dengan perkataan ghamtu. Kita nak melihat pada Syarhul Gharib, baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah. Maka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris bawah dia. Wa fil Bukhari bitta, juga dengan ghamtu. Kemudian, zakarahu Abu Dawud fi musannafih. Pada waktu itu, Imam Abu Dawud pun dengan perkataan ghamtu. Wa zakarahu Abu Isa Tirmizi wa ghairuh ghamsu. Dalam riwayat Tirmizi datang dengan perkataan ghamsu. Muslim, Bukhari, Abu Daud dengan ta. Riwayat Tirmizi datang dengan perkataan sad. Wahuma bimakna wahid. Sama ada sad ataupun ta, kedua-duanya memberi makna yang sama. Apakah maksud dia? Ihtiqarun nas, menghina dan memandang rendah pada manusia. 267 terus. Sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar, pasti tidak akan masuk syurga seorang pun yang dalam hatinya terdapat sebesar zarrah daripada iman. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk syurga seorang pun yang dalam hatinya terdapat sebesar zarrah daripada kesombongan. Apakah maksud langsung tak masuk syurga? Bererti tidak boleh masuk syurga pada kemasukan yang awal. Orang yang sombong tidak masuk syurga. Moga Allah pelihara dan bersihkan hati kita daripada sikap sombong. Apakah maksud sombong? Nabi dah sebut dua tadi. Bila dia tahu sesuatu benda itu benar, dia tolak, sombong. Dan yang kedua, bila dia memandang rendah pada orang lain. Riwayat yang ke-228, hadis yang terakhir untuk pagi ini, terus baca sampai habis. Riwayat ini sama seperti sebelumnya. Terus min kibar, tidak masuk syurga. Orang yang maksud tidak masuk syurga adalah kemasukan yang awal seseorang, dan ada juga beberapa pandangan yang lain. Orang yang mana dalam hatinya ada walaupun sebesar zarah daripada sombong. InsyaAllah kita akan sambung balik nanti jam 3 petang insya-Allah, bermula daripada bab yang ke-40, riwayat 269. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.